كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, kita tak tahu macam mana nak melafazkan kesyukuran yang tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat mata dapat memandang isteri, suami, anak-anak pada hari ini. Nikmat telinga dapat mendengar suara-suara azan, dapat mendengar suara-suara bacaan Al-Quran daripada radio, daripada TV dan berbagai-bagai lagi. Dan dapat kita merasakan, alhamdulillah, makanan hari ini masin kita rasakan masin, masam kita rasakan masam, manis kita rasakan manis, masih ada deria rasa yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, ada kaki masih boleh berjalan, ada tangan masih boleh melambai dan sebagainya. Saudara-saudara, ini nikmat, tapi nikmat yang paling besar, tuan-tuan, ya, harta itu adalah nikmat, rumah nikmat, kereta nikmat, jawatan nikmat, gaji besar nikmat, semuanya nikmat.
Tapi ada satu nikmat tuan-tuan dan puan yang tidak ada tolok bandingnya. Tidak boleh ditukar dengan dunia dan sisi-sisinya. Apa dia tuan-tuan? Nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah. Tuan-tuan, inilah yang kita nak bincang pada malam ini dan malam-malam yang sebelumnya dan malam berikutnya tuan-tuan dan puan. Kita nak bincang macam mana nikmat yang begitu hebat, Islam yang begitu hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hebatnya Islam tu tidak ada bandingannya tuan-tuan. Tidak ada bandingannya. Dan bukan saja untuk diri kita, untuk isteri, untuk anak, untuk keluarga, tetapi kita mesti mendakwahkan Islam itu supaya kenikmatan Islam, kehebatan Islam, kemanisan Islam, kewangisan, keharuman Islam dapat dihidup oleh seluruh insan di permukaan bumi ini, insya-Allah. Para penonton mati Islam malam ni kita nak bincang tajuk yang mengenai semua orang, termasuk saya ni, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Meremehkan amal ibadah. Meremehkan amal ibadah. You know, taking lightly or doesn't give a real emphasis dalam kehidupan kita ni tentang amal ibadat yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan. Salat sekali-sekali salat, sekali-sekali tidak salat. Pergi majlis orang kahwin kita tak salat. Pergi majlis anniversary kita tak salat. Pergi shopping tinggallah salat. Pergi piknik tinggallah salat. Ada tetamu datang pun tinggal salat, tuan-tuan. Inilah yang berlaku, yang biasanya berlaku pada diri kita, pada kebanyakan kita, mungkin termasuk saya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita cuba sedaya upaya kita untuk menjadi insan yang lebih baik, setiap hari lebih baik, setiap hari lebih baik, setiap hari lebih baik. Sayyidina Ali karamallahu wajhah membesarkan kepada kita, pastikan hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Tiap-tiap hari lebih baik. Ar-ribat maknanya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan kita berada di puncak kebaikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah yang kita nak bincang malam ni, amal ibadat itu yang terbaik kita lakukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini tuan-tuan pembicaranya masih 2 orang lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dah beberapa minggu tuan-tuan kita ada daripada Singapura, rakyat Singapura, bekerja di Singapura, tinggal di Singapura, orang Singapura tuan-tuan, Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub daripada Singapura, tuan-tuan. Alhamdulillah, seorang pendidik dan yang pakar dan dalam ilmu pendidikan, PhD dalam pendidikan dan sebagainya, dan seorang lagi tuan-tuan juga pakar dalam bidang pendidikan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, iaitu Dr. Rahimi Muhammad Isa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita bersama-sama dengan doktor, kita bersama-sama dengan teman-teman ini tuan-tuan untuk membincangkan tajuk pada malam ini, iaitu meremehkan amal ibadat, meremehkan amal ibadat, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk memulakan program ini, untuk memudahkan kita mengikuti program ini, saya nak mintalah Dr. Rahimi untuk memulakannya. Apakah mukadimah yang paling sesuai agaknya doktor kalau kita membincangkan tajuk dalam 1 jam ini? Tajuknya ialah meremehkan amal ibadat. Sila doktor. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih bahagia Datuk Dr. Hassan, yang saya hormati Dr. Bibi Jan dan seterusnya muslimin muslimat yang bersama mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sihat, ya, macam Datuk sebut tadilah, masih boleh yang masin kita rasa masin, yang manis kita rasa manis. Itu maknanya kita tak ada simptom COVID lah, ya. Sebab kalau salah satu daripada simptom COVID-19 ni ialah kita hilang deria bau dan deria rasa. Okey, baik. Tajuk meremehkan amal ibadah ni Datuk, ya, kalau kita nak tengok muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita nak tengok dia berbalik kepada bagaimana kita mentakrifkan terminologi ibadah itu. Okay? Saya suka melihat, yang pertama saya nak pergi kepada bagaimana masyarakat kita melihat kepada perkataan ibadah. Kerana konsep ibadah dalam Islam ini sebenarnya adalah satu konsep yang sangat luas. Konsep ibadah ni sebenarnya adalah konsep kehidupan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, itu kata Allah, illa liya'budun.
dalam masyarakat kita, perkataan liya'budun itu lebih cenderung diterjemahkan sebagai untuk beribadat kepada aku. Tetapi kalau kita melihat kepada makna sebenar yang tersirat ataupun yang terkandung di dalam ayat itu, sebenarnya ialah bukan hanya dalam konteks bila kita sebut liya'budun itu untuk melaksanakan ibadat yang kita faham sebagai ibadat khusus. Tetapi ianya adalah satu penjelasan mengenai kehidupan seluruhnya adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah. Jadi maknanya ayat itu menekankan kepada kita tentang betapa pentingnya untuk kita membina jiwa hamba di dalam diri kita. Ini satu perkara yang sangat penting untuk sama-sama kita fahami. Ya, maknanya dalam setiap tindakan kita itu adalah untuk menzahirkan perhambaan kita kepada Allah. Jadi maknanya di sini, kalau kita nak lihat konsep ini dalam perspektif tajuk kita pada malam ini, ialah adalah berkait dengan sejauh mana apabila kita melakukan apa jua perkara dalam kehidupan kita, adakah kita menganggap perlakuan kita itu adalah untuk mencari keredaan Allah. Okey, itu maknanya bila kita kata meremehkan ibadah itu dalam konteks yang mana maksud ibadah itu memperhambakan diri kepada Allah, adakah kita memandang remeh dari segi tujuan kita buat apa sahaja perkara dalam dunia ini adalah untuk mencari keredaan Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua pula, kalau kita nak ambil dalam konsep memahami ibadah itu dalam konteks yang difahami oleh sebahagian besar masyarakat yang mengatakan ibadah itu adalah ibadah khusus. Maksudnya amalan-amalan khusus seperti puasa, zakat, haji, dan begitulah juga amalan-amalan yang lain yang terbahagi kepada dua, iaitulah amalan yang bersifat wajib dan juga amalan yang bersifat nafil ataupun disebut juga sebagai sunat. Maknanya optional. Okey. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan, maknanya ibadat-ibadat wajib kita faham, semua kena buat. Okey, ibadat-ibadat yang optional ini kita faham. Kalau mampu kita buat, kalau tak mampu kita tidak dibebankan dari segi keperluan untuk melakukannya dengan, kita katakan dengan sepenuhnya seperti mana yang disarankan kepada kita. Jadi berbalik kepada amalan wajib ini, Datuk, seperti yang Datuk sebutkan tadi, kadang-kadang mungkin kita menganggap ataupun kita meninggalkan sesuatu ibadah itu kita anggap sebagai satu perkara yang sangat simple. Macam Datuk sebut tadi lah, pergi shopping tak sembahyang. Pergi, bahkan kalau di Malaysia ni, yang saya perhatikan ni, kalau kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang pergi pasar malam pun, tak sembahyang. Bahkan kadang-kadang dalam nak mencari rezeki pun kita lupa kewajipan kita kepada Allah. Jadi, satu dugaan sebenarnya. Jadi bila Allah datangkan COVID ni, sebenarnya mungkin juga masa untuk kita bermuhasabah. Sebab sebelum COVID ni kita katakan, kalau di Malaysia ni, Dr. Bibi, kalau pergilah mana-mana kawasan macam kawasan saya tinggal ni, maknanya kalau dalam radius 5 km tu, boleh dikatakan setiap malam ada yang disebut sebagai pasar malam. Jadi untuk pengetahuan, saya rasa Dr. Bibi pun mungkin ada pengalaman ini, sebab biasa sangat ke sini. Jadi maknanya cuba bayangkan, dia mula buka stall dia tu, kadang-kadang pukul 4 tu dah ada yang start buka stall. Asar, Maghrib, lepas tu Isyak pula dengan kita katakan letih berniaga dan sebagainya. Tak apalah, kita bukan nak, saya bukan nak jump to conclusion nak mengatakan semua orang berniaga pasal malam itu tak solat, tak. Tapi saya nak sebut bahawa ada sebahagian orang mengambil jalan singkat, maknanya bagi mereka menganggap bahawa untuk bersolat itu boleh ditangguhkan ataupun boleh dikesampingkan. Kerana dia menganggap bahawa seolah mencari rezeki itu adalah lebih utama bagi dia. Padahal dia tak sedar bahawa yang akan memberi rezeki kepada dia itu adalah Allah. Jadi sebab itu bila kita membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat itu sebenarnya kalau kita hanya sekadar menjadikan sebagai zikir dan amalan yang dikatakan sebagai zikir untuk memudahkan kita mendapat rezeki daripada Allah, sekadar beramal menyebut tanpa faham konten dan tuntutan sebenar ayat itu, maka itu yang menyebabkan tadi ramai manusia salah faham. Kerana yang memberi rezeki itu adalah Allah. Jadi sebab itu kenapa perlu untuk kita utamakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kerana itu dalam hal ini, maknanya seperti yang kita sebutkan tadi itu, bahawa ada orang yang menganggap amalan solat itu mungkin juga ada, Datuk. Saya pernah dengar cerita ni lah. Ya? Orang yang dia tak berpuasa sebulan bulan Ramadan. Apa pekerjaan dia? Dia ni seorang peniaga makanan. Ya, peniaga, dan dia punya perniagaan dia adalah lauk pauk. Jadi kalau nak berniaga di bazar Ramadan ni, maksudnya dia bermula macam tadilah. Dia kena masak tu bermula daripada pagi. Okay, daripada waktu pagi sampailah ni, kemudian petang start macam tadilah, dia sama macam pasar malam lah. Start pukul 4, dia nak kena buka stall untuk dia jual lauk pauk ni tadilah. Itu bagus sebenarnya. Kalau macam kita di Kuala Lumpur ni, kita nak bantu orang untuk apa? Untuk yang bekerja sebagai contohnya, nak dapatkan juadah berbuka puasa. Bagus. Tetapi saya pernah mendengar satu cerita, satu orang yang mengaku, ya, dia kata dia sepanjang bulan Ramadan dia memang tak berpuasa kerana dia kata apa? Kalau dia nak berniaga lauk pauk, kalau dia berpuasa, dia tak boleh masak secukup rasa. Yalah, sebab nak rasa makanan, nak pastikan garamnya cukup, lemaknya cukup dan sebagainya. Jadi proses memasak tu biasalah. Dia kena rasa. Jadi dia kata, dia tak puasa di sepanjang bulan Ramadan, tapi dia qada, dia katalah, dia qada di bulan yang lain. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya, sikap yang sebegini sebenarnya berpunca daripada salah faham di mana kedudukan ibadah di dalam Islam. Kerana yang kita sebutkan tadi itu, ibadah itu adalah perkara asas kerana seluruh hidup kita ni sebenarnya adalah untuk membuktikan bahawa kita mengaku kita hamba Allah. Kita mengaku kita ni hamba, kita ada Tuhan. Kalaulah kita melihat seolah-olah kehidupan itu adalah berdasarkan hasil usaha kita, bukan kurniaan Tuhan, maka itulah yang menyebabkan timbul apa yang Datuk sebutkan tadi, meremehkan amal ibadah. Dalam konteks kedua yang saya sebutkan di sini tadi, apabila ibadah itu dilihat dalam konteks amalan-amalan khusus tadi. Jadi mungkin itu sebagai satu permulaan untuk perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih, Datuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dimati sekalian, tabir sudah diangkat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mukadimah yang telah diberikan oleh Dr. Haimi Muhammad Saad tadi sangat-sangat baik, tuan-tuan dan puan, merangkumi apa yang kita nak bincangkan. Dalam kepala saya pun saya rasa itulah agaknya kerangka perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, tentang ibadah, konsep ibadah, tuan-tuan dan puan. Konsep ibadah bukan terkhusus pada ibadah khusus saja, sembahyang dan sebagainya. Segala-galanya yang baik dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesan yang baik kepada diri, keluarga dan umat. Tuan-tuan dan puan, itu adalah ibadah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ini konsep ini para penonton yang mati sekalian tidak ada dalam agama-agama lain. Saya teringat lagi masa saya belajar di luar negara, tuan-tuan dan puan, bila kita nak menyebut tentang hal-hal agama dalam kelas, profesor kata, "Oh, Dr. Hasan, you are telling something about religion. Can we wait until next Sunday, when we can talk this over in the church?" Boleh kita cerita di church. Maknanya agama dicerita di church. Pakaian church adalah pakaian church. Bahasa church adalah bahasa church. Dalam public places kita tak boleh cerita benda-benda yang di luar daripada church. Maknanya itulah render unto God things which are gods. Render unto Caesar things which are Caesars. Maknanya demarcation di antara dunia Allah dengan dunia manusia. Dibezakan begitu. Tapi dalam Islam, tuan-tuan tidak ada itu. Tidak ada. Semuanya, tuan-tuan. Berkebun itu adalah ibadah, berniaga itulah ibadah, pasar malam itu adalah, membeli menjual itu adalah ibadah, hatta bercampur dengan isteri pun ibadah, tuan-tuan dan puan. Masya Allah, itulah cantiknya Islam, itulah murninya Islam. Okey, ya, dan yang gelanggang yang dah dibuka oleh Dr. Haimi tadi, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Nak supaya Dr. Haimi menekankan kepada kita, fahamilah ibadah itu, bahawa ibadah itu ialah satu pengabdian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini the prime activity for any Muslim, tuan-tuan dan puan. Prime-nya, yang premium, amalan premiumnya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi kepada Dr. Bibi, Doktor, tentang meremeh ni, saya nak rujuk beginilah. Kalau kita tengok kadang-kadang orang salat di rumah, minta maaf saya sebut ni kan, tapi cara persediaan memanglah agaknya solatnya sah dan sebagainya, dengan rukunnya dan sebagainya. Tapi kata macam dia remeh-remehkan tu. Kadang-kadang ada yang tak berbaju sembahyang. Kalau kita pergi kampung-kampung, saya teringat di kampung-kampung, kadang-kadang di rumah sendiri misalnya, tak berbaju sembahyang ni, tak berbaju.
Maknanya ialah tidak memberikan penekanan yang sewajarnya. Kita nak menyembah Allah. Kalau kita jumpa kawan, jumpa bos, apalagi nak jumpa dipanggil ke istana dan sebagainya. Masya Allah, bajunya semuanya. Saya teringat nak masuk istana, tuan-tuan dan puan. Di pintunya disebutkan begini. Pintu yang begini disebutkan begini. Pakaian ini tak sesuai. Kena masukkan lagi. Sampai kena tinggi lagi. Semuanya diatur sedemikian rupa. Tapi bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa diremeh-remehkan tentang adab-adab untuk bertemu dengan Allah? Ambil puasa. Puasa ni orang Melayu ni, orang Islam Melayu ni, saya ingat puasa ni nombor 1. Jarang orang Melayu tidak berpuasa. Tapi puasa juga, tak salat juga. Puasa juga tuan-tuan, bergebang juga. Puasa juga, tidur juga setidur-tidurnya. Puasa juga, main dam juga, nak habiskan masa. Ini yang puasa kita. Kebanyakan orang-orang saya tengok tuan-tuan boleh berpuasa tapi tak boleh melakukan ibadah yang menyokong kepada puasa, tiang kepada puasa, iaitu solat. Jadi akhirnya tuan-tuan berpuasa tidak bersolat. Itu satu. Kemudian tuan-tuan nampak dalam hal-hal yang zakat, misalnya zakat. Ada orang yang meremeh-remehkan. Aku dah bayar income tax, why should I pay zakat? Benda-benda macam itulah tuan-tuan. Ramai tuan-tuan. Saya pernah jadi lembaga pengarah dalam zakat dengan pertubuhan zakat. Kita dapati tuan-tuan nampak ada yang buat argument macam itu. I have paid income tax. Why should I pay another tax yang namanya zakat? Benda-benda macam inilah tuan-tuan. Mungkin kerana macam Dr. Haidaraimi katakan, mungkin ketidakpahaman dan sebagainya. Saya nak apa ni? Dari segi adab-adab dan juga dari segi keperluan-keperluan yang nampak macam meremehkan soal zakat, soal salat tadi, soal puasa dan sebagainya, dan ibadat-ibadat yang lain lah agaknya. Dr. Baby yang boleh diketengahkan tentang meremehkan itu. Apa maksudnya? Tadi sudah diterangkan, meremehkan, tidak memberikan perhatian yang sewajarnya, tidak memberikan konsentrasi yang sewajarnya, tidak mendalami sewajarnya. Begitulah. Macam mana Dr. Baby? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat malam ni saya ucapkan kepada Datuk yang dihormati dan juga kepada Dr. Rahimi. Saya mulakan dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kerana saya takut nak jawab soalan yang dikemukakan oleh Datuk ni. Pasal apa? Saya rasa saya pun termasuk dalam kumpulan manusia yang kadang-kadang saya perasan dan tak perasan ada membuat termasuk dalam kategori orang yang meremehkan. Maaf cakap, saya pun rasa guilty, rasa bersalah. Kalau saya nak bilang saya tak ada, Allah berdosa besar. Jadi saya takut nak cakap pasal orang yang paling berdosa adalah orang yang banyak cakap tapi dia tak buat. Ini yang saya takut. Jadi saya anggap ni sebagai satu peringatan bagi diri saya dan juga untuk mengingatkan saya supaya janganlah ambil enteng, ambil mudah dengan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Okey, tadi Dr. Rahimi telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang konsep ibadah. Saya rasa itulah yang masalah yang kita hadapi kerana rata-rata masyarakat Melayu Islam kita, tak kisahlah kat Singapura baik, kat Malaysia baik, kat mana Nusantara ni, kawasan kita. Termasuk yang bukan Melayu pun lah, saya tengok saya pun ada banyak kenalan-kenalan orang Islam yang bukan Melayu pun sama juga. Kita rasa kita ni silap faham tentang konsep ibadah. Jadi kita masih lagi ada dikotomi, ada pembahagian, ada pola di sini. Kita buat semacam pola, semacam pembahagian. Yang ini ritual, yang ini bukan ritual. Sebenarnya dalam Islam kalau kita faham tentang konsep ad-din, kita dah bincangkan beberapa minggu yang lalu, sesungguhnya segala yang kita buat kerana Allah itu adalah ibadah. Imam kita bangun pagi, kita gosok gigi, kita masak air, kita siapkan sarapan untuk keluarga dan sebagainya sehingga kita malam tidur. Tidur kita itu pun ibadah kalau kita betul-betul buat segala-galanya memenuhi keperluan dan kehendak agama. Cuma saya nak bincangkan sedikit tentang konsep remeh ni. Kita tahu orang bila cakap remeh ni macam tak penting, tak mustahak, macam kita tak macam small thing, trivial, tidak ada harga, tidak ada nilai. Jadi bila tidak ada nilai itu, ini kerana pandangan kita pada konsep kita tidak ada nilai sesuatu amalan yang kita buat tu.
Jadi oleh sebab itu macam pada kita rasa keutamaan kita, nilainya ada kena-mengena dengan keutamaan kita. Tadi Dr. Raimi kasih contoh yang ada hamba Allah yang bekerja 1 bulan bulan puasa masak, dia tidak dapat dia mengaku yang dia tak dapat berpuasa sepenuhnya kerana dia sibuk, terpaksa menjaga merasa makanan dimasak. Jadi ini mencerminkan nilai kita, kefahaman agama kita, tasawur yang kita bincangkan dulu sikit air dulu tentang world view kita. Ini semua menyentuh tentang konsep ini. Yang saya ingin nyatakan di sini ialah bila kita ada sikap meremehkan ni, ini adalah mainan syaitan. Kita mesti faham sebenarnya ini adalah proses reframing yang syaitan lakukan untuk dia nak gugat iman kita susah, dia nak gugat ada perkara-perkara pokok dasar kita susah. Jadi syaitan punya strategi ialah untuk melemahkan kefahaman kita. Jadi ini akan membawa kita satu keadaan di mana kita dengan tak secara langsung termasuk dalam satu pintu atau zon yang saya rasa bahaya. Apa maksud saya pintu bahaya atau zon yang bahaya? Di mana kadang-kadang kita rasa kita buat maksiat ni, okeylah, tak apa, nanti kita boleh minta ampun dengan Allah. Lagipun Allah is very merciful. Allah sangat pengasih, sangat penyayang. It's okay, never mind. Ataupun orang yang nak buat perkara yang baik-baik pun, dia pun rasa macam, perkara ni perkara sunat je, tak apalah. Yang wajib kita dah buat, tak apa. Yang sunat tak payah buat. Jadi ini adalah satu konsep yang perlu kita didik diri kita supaya kita faham tentang konsep. Jangan sampai kita meremehkan, kita trivialize. Dalam bahasa Inggeris kita gunakan istilah, kita make it semua small, semua trivial. Pada pandangan kita ini perkara kecil. Macam misalnya kita ambil contoh. Pada saya kadang-kadang dunia ni penting hidup kita dan sebagainya. Kita kerja pagi, petang, siang, malam untuk memenuhi tuntutan dunia. Tapi di sisi Allah, dunia dan segala isinya, nilai dunia tidak lebih daripada nilai sebelah kepak lalat atau nyamuk. Kalau tak silap saya pun tak pandai. Mungkin Ustaz Brahimi boleh jelaskan dengan lebih jelas. Jadi kita dapati di situ, ini ada semacam pandangan kita yang kalau kita tak faham betul-betul tentang konsep dunia, tentang konsep ibadah, tentang konsep tujuan kita hidup, tentang konsep cari redha Allah. Ini sebab ini merupakan pokok-pokok perkara-perkara asas, perkara pokok yang harus kita memahami supaya kita tak terjerat dalam zon bahaya yang saya sebutkan tadi. Ini pasal zon bahaya ni kita tak perasan. Kita rasa kita masih dalam lingkungan, ruang lingkup Islam, kita masih orang Islam, kita mengucap, kita sembahyang, tapi banyak perkara-perkara kecil-kecil kita ambil perkara senang lah. Macam misalnya kita makan baca bismillah. Itu pun kalau kita nak ajar anak cucu cicit kita makan bismillah, masuk tandas, baca doa, tengok cermin dengan doa, semuanya lah. Kita istinja semua. Pendek kata perkara kecil-kecil macam gini yang ada orang anggap remeh-temeh, tak apa, tak perlu. Tapi kalau kita jaga, insya-Allah inilah yang dapat membantu kita menyempurnakan amalan kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Cantik tuan-tuan, cantik. Maknanya apa yang baru disebutkan oleh Dr. Bibi tadi, tuan-tuan, adalah mengisi ruang mukaddimah yang telah dimukadimahkan oleh Dr. Rahimi sebentar tadi, tuan-tuan dan puan, yang disebutkan tentang ambil intake. Saya pun nak cari perkataan intake ni. Intake ni agaknya bahasa Jawa kita kot. Ambil intake, ambil mudah. Itu saya sebenarnya nak cari perkataan tu yang sesuai tu. Trivialization, trivialize. Maknanya kita anggap mudah, perkara remeh, perkara tak penting. Begitu tuan-tuan dan puan. Tapi bila kita letakkan kepada ibadah, amal ibadah, dia jadi besar lah tuan-tuan. Dia jadi besar. Di sisi Allah tidak ada yang kecil. Di sisi Allah tidak ada yang kecil. Hatta kita ambil satu duri di tepi jalan tu, kita ketepikan duri itu pun sudah ibadah yang besar. Hatta senyum pun sudah merupakan ibadah yang besar. Jadi kita tak ada, dengan mak pun tak senyum, dengan ayah pun tak senyum, tuan-tuan, dengan tetamu-tetamu yang datang pun buat mahal senyum kita. Kadang-kadang cuba tengok macam pedagang-pedagang. Yang banyak senyum, itulah yang menarik. Yang tak banyak senyum, agaknya sekali dua kali sajalah kita pergi tempat itu. Itu fungsi senyum yang dijadikan sebagai daripada ibadah. Tuan-tuan, tapi kita remehkan benda ni, tuan-tuan. Banyak lagi perkara-perkara sebenarnya, tuan-tuan, apa yang kita remehkan. Hatta kalau kita tengok masjid, orang pergi sembahyang Jumaat, kita tengok macam mana persidangan orang sembahyang Jumaat. Setengahnya datang, tuan-tuan,
dah habis khutbah baru datang. Masa banyak tuan-tuan, kadang-kadang dekat masjid tu ada stall tu. Dia boleh makan. Dah habis khutbah baru dia masuk masjid. Masya Allah tuan-tuan, kita dapati, tuan-tuan akan saksikan nanti bila dah buka. Sekarang dah buka tuan-tuan, masjid depan rumah saya ni tuan-tuan dan puan, semalam hari Jumaat dah boleh 250 orang. Dalam keadaan biasa boleh 100 orang. Alhamdulillah, wilayah persekutuan dah membuka jalan yang besar untuk kita meraihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, inilah dia meremeh-remehkan. Kita dengar khutbah. Ada tuan-tuan, saya pun biasa bagi khutbah dan sebagainya. Tengok masa khutbah diberi, orang pakai telefon. Masih lagi WhatsApp, masih lagi Facebook, masih lagi Instagram, masih lagi Twitter. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Kadang-kadang daripada awal sampai akhir khutbah, dia tak pandang pun, tak dengar pun. Dia dengarkan apa yang ada dalam telefon dia. Ini lebih daripada meremehkan tuan-tuan. Bukan meremehkan lagi. Saya tak tahulah apa bahasanya yang nak dikenakan kepada amalan yang sedemikian. Jadi Dr. Rahimi tentang hal-hal yang begini ni, macam mana kita nak yakinkan nak yakinkan kepada para penonton yang mula sudah like and share sekarang ni. Tuan-tuan tolong like and share supaya lebih ramai orang dapat menyaksikan program kita pada malam ini. Sebab ini penting, ini sangat penting. Meremehkan amal ibadat ni sangat-sangat penting. Macam Bibi kata, kena pada dia, kena pada saya tuan-tuan. Kena pada saya. Saya tak tahu kena pada Dr. Rahimi ataupun tidak tuan-tuan dan puan. Maknanya kena kepada kita dan kita kena baiki. Masih dalam bulan Safar, awal bulan Safar ini dan awal dalam bulan tahun Hijriah 1443 ini, mari kita ubah tuan-tuan. Diharapkan program pada malam ini, natijah daripada program perbincangan pada malam ini akan merangka satu perubahan dalam kehidupan kita tuan-tuan dan puan. InsyaAllah itu yang kita harapkan. Okey, Dr. Rahimi, bila kita menyebutkan soal enteng, soal ambil mudah ni, agaknya tadi dah disebutkan, Dr. Rahimi dah sebutkan tentang pengertian sebenarnya ibadah itu. Yang itu perlukan dipahami. Dan saudara-saudara saya nak sebutkan, oleh kerana kita ni tuan-tuan, kita ni diadun oleh pahaman barat, yang mengatakan bahawa bila kita sebut begitu, dikatakan agama ini private, agama ini soal individu dan sebagainya, agama ini ialah soalan perseorangan dan sebagainya. Akhirnya bila kita katakanlah kita nak masukkan elemen bahawa amalan agama ini tidak semestinya private. Ada yang private. Tahajud itu adalah private. Tetapi kebanyakan kalau tengok adalah yang besar-besar. Haji itu tuan-tuan satu himpunan yang sangat besar. Sembahyang Jumaat itu himpunan yang besar. Semuanya adalah berkaitan dengan amal jama'i dan sebagainya. Dan yang saya nak sebut ini, yang saya nak tanyakan kepada doktor ni, tentang ibadah ni. Ada ibadah yang infradi, ibadah perseorangan. Dari ibadah yang jama'i itu. Jadi kalau kita katakan di peringkat perseorangan pun kita remehkan, apakah lagi di peringkat yang besar peringkat. Ada orang, sahabat saya doktor, gaji besar, pangkat besar, England dah berapa kali pergi, New York dah berapa kali pergi, tapi tak haji lagi doktor. Tak haji lagi dia. Umur dan macam saya ni, tak haji lagi. Itu bukan meremehkan lagi. Macam mana doktor? Itu agaknya ignorant ke? Atau tak sampai hidayah? Dia kata tak sampai hidayah. Seruan tak sampai lagi. Surah Nabi Ibrahim tak sampai lagi. Macam mana doktor dalam keadaan macam ni? Sila Dr. Rahimi. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Okey, berbalik kepada isu prioriti ataupun keutamaan tadilah. Saya rasa Dr. Bibi juga telah pun menyebut tentang perkara itu tadi. Sejauh mana kita melihat kepada diri kita sebagai hamba. So itu dia punya root cause kepada apa juga situasi yang berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi maknanya kalau kita melihat diri kita ni sebagai independen, maka itulah yang akan memberi kesan kepada hubungan kita dengan Allah. Kalau kita menganggap independen ni maksudnya kita anggap kitalah yang menentukan sepenuhnya apa nasib dalam kehidupan kita. Maksudnya apa yang kita usahakan maka itulah hasil. Hasil itu ditentukan sepenuhnya oleh kebijaksanaan kita. Saya rasa dalam pertemuan bulan lepas kita ada sebut tentang isu Qarun kalau tak silap saya. Sebab ada dalam perbincangan ni, saya lupa dengan sama ada saya masa discussion kita ataupun dengan discussion satu grup yang lain. Kerana kisah Qarun ini, kalau kita perhatikan Datuk, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan
dalam Al-Quran, kisah mengenai Qarun ini sangat menarik. Yang mana Allah cerita tentang bagaimana banyaknya harta yang dia ada itu sehingga kan mafatih. Allah sebut dalam Quran itu anak kunci kepada gudang-gudang yang menyimpan harta Qarun ini, Allah kata perlu dibawa oleh lelaki-lelaki yang gagah perkasa. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab tafsir, ada yang mengatakan anak kunci gudang harta Qarun ini dibawa oleh 7 buah kereta kuda. Itu anak kunci. Bukan gudang harta, anak kunci saja. Dalam Quran Allah menggunakan terminologi anak kuncinya dibawa oleh lelaki-lelaki gagah perkasa. Dia sombong dengan dengan kaum dia, dengan inilah komuniti dia tadi. Jadi orang tanya kepada dia, bagaimana kamu boleh dapat harta ini? Dia jawapan dia mudah saja. Ala ilmin. Ini satu keyword yang penting untuk memberikan satu petunjuk dan panduan kepada kita. Bila orang tanya kepada dia, sebab masyarakat cuba memberikan satu nasihat kepada dia. Kamu jangan sombong sangat. Jadi kemudian bila ditanya, dia kata apa? Ala ilmin. Aku dapat semua ini adalah di atas ilmu yang aku ada. Jadi Qarun menganggap dia memiliki harta sedemikian rupa kerana dia pandai, kerana dia mahir, kerana dia bijak. Dan begitulah. Maknanya semua yang dia ada itu adalah hasil usaha dia. Maknanya dia independent. Okey, jadi maka akhirnya di situlah penutup kisah Qarun itu, Allah mengatakan akhirnya Allah telan dia, harta dia, tempat tinggal dia ke dalam bumi, yang mana kata Allah, sehingga akhirnya segala harta yang dia ada itu tidak dapat menyelamatkan diri dia sendiri. Jadi maknanya apabila manusia menganggap segala apa yang dia perolehi dalam kehidupan ini adalah hasil usaha dia, maka itulah yang menimbulkan sikap sombong dengan Tuhan, satu, seperti mana yang ditunjukkan ataupun seperti mana yang Allah jelaskan kepada kita melalui kisah Qarun. Kemudian yang kedua, dia menganggap Tuhan tidak penting dalam hidup. Ya, sebab dia kata sejauh mana aku berusaha maka itulah hasil yang akan aku peroleh. Jadi itulah yang menyebabkan seperti mana Datuk sebut tadi, maka apabila dia dapat harta itu, maka dia menganggap itu adalah hak mutlak dia. Dia bebas nak belanja untuk apa, dia bebas nak gunakan untuk apa, dan dia tidak ada rasa tanggungjawab dia terhadap Tuhan dalam konteks harta yang dia miliki. Sebab itu saya ada satu kitab simple saja, walaupun dia bukan dikarang oleh orang agama, orang yang kita katakan specialize dalam bidang agama, tapi saya jadikan teks kitab ini sebagai teks untuk perbincangan. Kalau tak silap saya, yang saya dah khatam ni mungkin di lebih daripada 5 buah masjid ataupun surau. Kitabnya simple, tajuknya Fiqh Harta. Dia bukan bincang fiqh, itu maksudnya fiqh dari segi aspek hukum prosedur, tetapi penulis kitab ini membincangkan dari segi aspek worldview Islam terhadap harta. Kitab yang simple, ya. Dia ada 6 bahagian. Dia membincang ataupun menjelaskan kepada kita bagaimana harta ini sebenarnya adalah sesuatu yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab tu kita hari ini, kalau kita perhatikan betul-betul, tidak semua orang akan berjaya mencapai sepenuhnya target seperti yang dia kehendaki, walaupun dia telah berusaha secara sepenuhnya mengikut hukum ataupun mengikut formula hasil. Okay, contohnya kita katakan dia labur. Okey, target dia adalah 10% ataupun kita katakan 15% dia punya profit margin. So at the end, kepada tempoh target pelaburan dia tadi tu, dia mungkin boleh capai ataupun dia mungkin tak boleh capai, ataupun ada orang yang setiap apa yang dia capai adalah over and above, lebih daripada apa yang telah dia usaha. Jadi maknanya kesimpulan di situlah menunjukkan kepada kita bahawa yang akan menentukan apa yang akan kita dapat bukan usaha kita, tapi kurniaan Allah. Jadi sebab itu saya dalam kitab itu saya sangat menarik perbincangannya, sebab sekarang ni yang sedang berjalan ni dengan kumpulan kuliah tafakuh di Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Sebab dalam Al-Quran ni dia ada satu ayat yang mana Allah
mengatakan bahawa harta yang ada di dalam tangan kita ini, kata Allah, la yastakhlifannahum. Allah beri sebagai konsep khilafah. Maknanya Allah beri kepada kita, kita kena faham khilafah itu apabila Allah kata Allah nak mencipta Adam itu sebagai khalifah di atas muka bumi, adakah bermaksud Adam boleh pandai-pandai untuk mentadbir alam ini seperti mana dia kehendaki? Tidak. Sebab itu adanya syariat. Jadi apabila dalam Quran Allah mengatakan bahawa harta itu adalah sesuatu yang la yastakhlifannahum, dia yang memberi kepada manusia, kepada sesiapa yang dia kehendaki tadi itu sebagai sesuatu yang diberikan. Dia konsep dia saya mudah saja. Kita bekerja di satu agensi, kita jadi mungkin CFO lah Datuk ya, Chief Financial Officer. Kita diberikan kuasa untuk sign check. Okey, kita maknanya bila nak keluarkan duit, nak buat payment, nak bayar, kita diberikan kuasa. Tapi adakah kita boleh bebas sign check itu mengikut kehendak kita? Bulan ni rasa okey, sign satu check 10,000 bagi dekat letak nama isteri kita. Lah sebab kita ada sanitary check tadi itu. Mana company bagi kuasa itu kepada kita. Maka jawapannya tetap tak boleh. Sebab walaupun kita ada kuasa, tetapi kita mesti uruskan mengikut peraturan yang ditentukan oleh company kita. Maka begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah memberi kepada kita, maka kita perlu uruskan seperti mana yang Allah kehendaki. Cuma Allah beri kebebasan. Maknanya apabila Allah beri, maksudnya ada ruang kita gunakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, nafkahkan kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Tapi dalam masa yang sama ada hak. Hak siapa? Hak kepada para asnaf. Jadi sebab itulah dalam bab yang Datuk sebutkan tadi itu, ibadat ini ada yang fardi, ada yang jama'i. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kolektif. Tetapi kalau kita perhatikan dalam semua ibadah, dia tetap ada kedua-dua elemen ini. Salat sebagai contohnya. Kita rasa salat itu fardi. Tetapi sebenarnya, kalau kita tengok orang lelaki dituntut untuk salat berjamaah. Salat berjamaah ini adalah satu amalan yang kita katakan amalan jama'i, kolektif. Sebab dia membina sebuah masyarakat yang kuat. Ya, membentuk masyarakat yang sering prihatin. Kan macam Datuk sebut tadi, kita pergi, hari ni macam tak nampak sahabat kita ni, dah berapa hari dah tak datang, dia ni sihat ke tidak? Jadi maknanya dia akan membentuk masyarakat untuk saling mengambil tahu, mengambil berat sesama sendiri. Nak pergi semayang pun, macam Datuk sebut tadilah, nak pergi semayang kena jaga kebersihan. Sebab itu kita tengok Nabi pernah suruh seorang sahabat keluar daripada masjid pergi ke Baqi'. Sebab apa? Dia masuk masjid dalam keadaan mulut dia tak jaga dari segi baunya. Kebersihan tak dipelihara. Jadi kalau dalam bab zakat sebagai contohnya, seseorang yang gagal membayar zakat, dia melakukan dua dosa. Dua pihak dia berdosa. Pihak yang pertama dia lakukan kepada apa? Kepada Allah. Kerana itu adalah satu kewajipan Allah ke atas dia. Dan kedua, dia berdosa kepada asnaf yang layak untuk menerima zakat dia. Sebab Allah kata, dalam harta kamu itu haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan juga orang yang tidak bernasib baik. Jadi maknanya, kalau kita tak tunaikan zakat, kita telah langgar perintah Allah, kita telah mengkhianati hak golongan asnaf ini tadi. Jadi di situlah Datuk tadi kita kata kenapa manusia ada dalam kalangan orang yang mengaku dirinya Muslim, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajipan kerana persepsi mereka terhadap kehidupan itu adalah apa? Bebas Tuhan ataupun God free. Bagi dia, apa yang dia hasilkan adalah berdasarkan kepada usaha yang dia buat, bukan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Jadi sebab itu dia rasa dia tak perlu fikir sangat, tak perlu utamakan yang dikatakan hak Tuhan itu tadi. Okay, itu komen saya. Alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan, itu yang ujung tu. Dia tidak utamakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan, kita manusia yang jadikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah berikan segala-galanya kepada kita, dan kita adalah makhluk yang terbaik, tuan-tuan, yang menunjukkan syukur kepada Allah, tetapi kita tidak berikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak agamanya, hak kita mentaati perintahnya, hak kita menjunjung agamanya, hak kita mendakwahkan agamanya, hak kita membangunkan agamanya. Masya Allah, tuan-tuan, tuan-tuan, siapa kita, di manalah tempat kita di akhirat nanti, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya nak pergi kepada apa dia Dr. Bibi. Doktor,
Kalau kita tengok ya tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala dalam hadis lah. Banyak tawaran-tawarannya. Ambillah kata menuntut ilmu. Keluar daripada rumah menuntut ilmu, segala makhluk yang ada, rumput-rumput yang ada, cacing-cacing yang ada, pokok-pokok yang ada, semuanya berdoa. Berdoa apa? Ya Allah, ampunkanlah mereka, ampunkan mereka yang menuju kepada majlis ilmu, didoa sampai dia balik. Sampai dia balik didoakan. Tawaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dikatakan tuan-tuan nak menuntut ilmu ni, sekali kita duduk dalam majlis ilmu, lebih afdal daripada sembahyang nawafil 1000 rakaat. Lebih afdal daripada menziarah 1000 pesakit. Lebih afdal daripada kita mengkebumikan, menanamkan, mendoakan 1000 jenazah. Masya Allah. Hudur majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi jenazah. Cuba bayangkan tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tawaran sangat besar tuan tawaran. Menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa dia tawarannya? Tapi kita tengok Dr. Bibi ya. Ini yang saya perhatikan di masjid. Tak ada. Orang habis saja salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tua pun kita, yang muda kita push pergi. Tak adalah kata nak ikut berdoa sekali, nak angkat tangan. Amin ya Allah, amin. Benar wahai Allah, benar wahai. Tak ada. Sebahagiannya, itu saya kata sebahagiannya. Ambil satu lagi ya, sembahyang jenazah. Kadang-kadang hari Jumaat sembahyang jenazah. Ada jenazah sembahyang jenazah. Dan buat announcement dah. Tuan-tuan dan puan, ada jenazah. Selepas sembahyang ni kita akan menyembahyangkan sembahyang jenazah seorang perempuan berumur 67 tahun yang baru meninggal pada pagi tadi. Tuan-tuan dan puan, ya, habis saja sembahyang Jumaat, tuan-tuan, yang tinggal dalam 20% yang tinggal. Tiba-tiba bayangkan apa dia faedah kita sembahyang jenazah. Inilah meremeh-remehkan. Sama ada ignorant, sama ada tak tahu, sama ada saja meremeh-remehkan. Okey, yang saya nak tanya, nak ulas sikit supaya doktor ulas sikit. Macam mana ya tentang kita ni memandang enteng, memandang rendah kepada tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala. Pelakuan-pelakuan yang tuan-tuan dan puan, Allah janji kepada kita. Janji, misalnya kita bersedekah, katakan bersedekah. Orang yang bersedekah, janji Allah tidak akan miskin. Yang pertama. Orang yang bersedekah, masa dia bersedekah dan konsisten dia bersedekah, namanya being inscribed. Namanya tertulis, tercatat, terpahat di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Hai, itu pun tak tertawan oleh kita. Itu pun tak menarik minat kita. Itu pun tak menarik konsentrasi kita. Itu pun tak menarik emphasis kita kepada agama, kepada perbuatan-perbuatan amal ibadat. Macam mana? Apa lagi yang patutnya kita, kalau tawaran Allah tidak diambil begitu rupa, macam mana kita nak jadikan manusia ni supaya dia mengambil berat, bukan enteng tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala itu. Macam mana Dr. Bibi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak jawab soalan ni, saya rasa teruja nak jawab. Pasal apa? Dalam konteks kita nak memahami tentang bagaimana kita dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah. Pada saya apa yang kita hadapi sekarang ialah suasana di mana kadang-kadang kerana kejahilan kita dan juga kerana bagaimana kita besar dalam didikan Islam yang kita dapat. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, ulama ke, ustaz ke, ataupun pihak agama dari segi penyampaiannya. Cuba kalau macam hari ni kita tahu, kita ajar anak-anak kita, kalau kita baca, kalau kita belajar, kita niat kita kerana Allah, bukan saja pintu syurga dibuka, bukan saja yang tadi Datuk cakap, selagi semua makhluk Allah yang ada kat langit dan bumi akan doakan kita. Malaikat-malaikat akan menimpakan sayapnya mendoakan kita supaya pintu syurga dibuka untuk memudahkan. Jadi macam mana kita nak pastikan anak kita memahami tentang konsep ni dan mereka ada motivasi dalaman untuk belajar cari ilmu, tak kisahlah ilmu duniawi ke ilmu akhrawi, pokoknya dia cari ilmu tu kerana Allah, untuk mendampingkan diri dia kepada Allah dengan menjadi manusia yang berguna, manusia yang bawa rahmat pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kita silap, di mana silap kita mendidik tarbiyah kita dari segi pendidikan anak-anak kita. Itu yang menjadi tanda tanya saya. Saya rasa kadang-kadang kita lebih
menitik beratkan pada sesuatu yang tidak begitu penting. Jadi anak-anak kita sampai naik jemu, bosan untuk nak lihat Islam dari sudut tu. Jadi mereka lebih berminat. Lagi-lagi sekarang zaman banyak distraction, banyak tarikan-tarikan ni. Jadi kita rasa untuk kita mesti penuh hikmah untuk mendidik, mentarbiakan masyarakat kita. Saya ambil contoh satu. Datuk, misalnya kita baca satu doa aja, Allahumma inni as'alukal afiyah wal afiyah, Allahumma inni as'alukal afiyah wal afiyah, Allahumma inni as'alukal wal afiyah fi dini wa dunia wal akhirah. Doa ni ringkas, tapi tadi saya dengar syarahan tadi daripada satu ustaz daripada UK. Dia katakan, dia bilang sebenarnya konsep afiah ni kita tak faham pasal kita tak belajar bahasa Arab. Saya pun rasa, ya Allah, bila saya dengar syarahan tadi, saya bilang, ya Allah, kita belajar tajwid, kita belajar makhraj, kita belajar selagi-selagi, tapi kita tak belajar bahasa Arab. Ini silap generasi kita. Kita dah rugi satu atau dua generasi yang tak tahu bahasa Arab. Jadi dia bilang afiah ni, kita bila kita makan, kita rasa, wah, nikmatnya aku makan. Kenapa hari ni kita dapat masakan yang best, ingredient yang best, daripada restoran yang best, tukang masak yang best. Dia bilang sebenarnya itu bukan explanation untuk afiah. Afiah ni dia bilang kerana Allah Ta'ala kasih kita nikmat. Tadi Dr. Rahimi cakap pasal kurniaan Allah. Jadi kurniaan Allah ni come from afiah. Afiah ni come in many forms, dalam berbagai bentuk afiah. Bagaimana kita nak menghayati konsep afiah dalam kehidupan kita hari-hari. Dan kita dapat buat connection. Kita dapat connect all the dots, Jadi bila kita dapat hubungkan setiap tindak tanduk laku kita ni ada kena-mengena dengan kebesaran, keagungan, kurniaan rahmat Allah. Jadi kita tak appreciate Allah Ta'ala punya rahmat. Kita nak, bila kita cakap Allahu Akbar, apa yang encapsulate, apa yang meliputi konsep Allahu Akbar dalam image kita. Itu pun kita sekarang lagi dengan ada teknologi, dengan ada National Geography, kita boleh dapat lihat macam-macam luas angkasa, dalam tanah, dalam bumi, dalam laut. Kadang-kadang kita nampak, kita tengok pun kita tak dapat melihat kebesaran Allah. Dan kalau dapat lihat kebesaran Allah, setakat kat bibir je kita cakap Allahu Akbar, Allah ni maha besar, ya Allah, banyak. Tapi lepas tu apa? Jadi macam mana kita nak menterjemahkan apresiasi kita, kefahaman kita dalam tindak tanduk kita seharian hingga kita jadi Islam yang nak cakap macam para awalin, para sahabat jauh sekali lah. Tapi kefahaman mereka dengan kefahaman kita, ya Allah, macam langit dengan bumi. Jadi macam mana kita nak? Saya pun tak ada penyelesaian. Saya rasa sesi seperti ini Datuk dan Dr. Rahimi boleh memberi pencerahan yang lebih pada pendengar dan pada orang-orang seperti saya yang jahil juga. Wallahualam. Allah, Masya Allah. Para penonton yang rahmati sekalian, Alhamdulillah. Tuan-tuan, maknanya kita dah melihat perkara ni daripada berbagai sudut, berbagai aspek. Dan yang jelasnya sehingga sekarang ni, sehingga kini dalam perbincangan kita, tuan-tuan, walaupun kita tidak menyebutkan, kita nak appeal sebenarnya kepada diri saya yang banyak bercakap, kepada tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak banyak bercakap, tapi hendaklah tuan-tuan bercakap atas nama perbuatan. Perbuatan, kurangkan cakap, banyakkan buat. Itulah prinsip hidup Nabi Muhammad SAW. Less talk, more of deeds. Less talk, more of doing. Itu dia prinsip, tuan-tuan dan puan. Sebab itu, prinsip itu dipegang menyebabkan sampai hari ini 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih bersemayang macam Nabi bersemayang. Kita masih baca Quran macam Nabi baca Quran. Tuan-tuan dan puan, masya-Allah. Jadi saya nak minta Dr. Rahimi ulas satu perkara tentang kita tengok soal-soal persoalan sekarang dalam dunia yang serba moden ni. Kita tengok kita tengok agak-agaknya manusia kadang-kadang bukan moden yang saya nak sebutkan tu, pencegahan pendapat ni. Kadang-kadang orang merasa lemah dan rasanya tak seronok. Aku nak pergi masjid, aku tak seronok lah. Sebab di masjid ni macam khilaf. Ada khilaf kata boleh baca doa, boleh tak baca doa beramai-ramai. Ada silap kata kena baca bismillah begini, baca bismillah begitu. Ada khilaf mengatakan kena kunut, tidak kena kunut. Berbagai-bagai. Akhirnya ada orang yang dah hilang interest, doktor. Ada orang yang hilang interest. Saya dah berjumpa beberapa orang hilang interest kepada agama disebabkan percanggahan-percanggahan yang begini.
Tengok pula yang lebih luas lagi, percanggahan yang lebih hebat lagi. Dalam siasat kita bercanggah. Dalam nak membangun negara ini pun dapat percanggahan-percanggahan di antara sesama orang Islam dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan rasa je meremeh-remehkan itu mudah menjadi satu budaya pula. Oleh kerana kita tengok, sana nak pergi masjid pun tak seronok nak pergi. Ada orang tak pergi masjid, tuan-tuan. Sebab masjid tu ada imposkan beberapa perkara-perkara yang tak sesuai dengan nenek moyang mereka mengamalkan agama cara itu. Jadi benda-benda macam inilah. Apa komen doktor ya tentang fenomena yang sedemikian dalam masyarakat kita yang semakin menjadi-jadi sekarang ini. Kalau tengok polemik dia semakin menjadi. Saya bukan nak pergi kepada khilaf-khilafiyah ini, bukan doktor, bukan. Tapi saya nak secara generalnya. Kerana itu boleh mematikan semangat manusia untuk melakukan ibadah kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana doktor? Okey, baik, betul Okey, isu ni memang isu yang agak kita katakan agak mendasar dan dia berlaku di sepanjang zaman. Kerana masalah khilaf ni sebenarnya adalah masalah yang akan kita hadapi di sepanjang zaman. Kerana itu walaupun yang dikatakan hatta Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun menjelaskan dalam Al-Quran bahawa Allah mencipta manusia ini dengan kepelbagaian. Ya, kepelbagaian dari segi kalau kita nak lihat sama ada inter ataupun intra agama ini, ya. Maknanya kalau kita nak tengok Allah jadikan kita ni syu'uban wa qabaila, pelbagai bangsa, pelbagai kabilah puak, lita'arafu kata Allah untuk saling mengenali di antara satu sama lain. Okey. Itu kalau kita nak tengok dari segi inter lah, ya, maknanya dari segi kepelbagaian bangsa, kepelbagaian pegangan dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lihat dalam konteks intra dalam Islam ini sendiri pun, maknanya perbezaan itu adalah satu perkara yang lumrah. Kerana dalam agama ni kita tahu dia ada al-thawabit, ada perkara-perkara yang teras yang dia tidak berubah dan tak boleh diubah, dan dia ada di sana al-mutaghayyirat, benda-benda yang boleh berubah mengikut kepada persekitaran dan juga keadaan dan situasi. Jadi kerana itu, bila kita faham agama itu bahawa ianya bukan sesuatu yang semuanya mesti rigid, maka ia akan memudahkan bagi kita semua. Jadi sebab itu dalam konteks yang disebutkan oleh Datuk, menangani isu yang Datuk sebutkan tadi itu, dia perlu kepada keprihatinan daripada kedua-dua pihak. Pihak yang pertama adalah golongan yang diberikan amanah untuk menyampaikan agama. Sebab kita ni, ya, kita tidak semua orang dituntut untuk menjadi penyampai agama. Karena Allah kata, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Saya tak sempat nak cek dia punya ayat apalah, tapi bila Datuk sebut isu ni saya terletak ayat itulah. Dalam surah apa dan ayat berapa tu saya tak berapa ingatlah. Tapi Allah kata hendaklah ada sekelompok. Jadi kan itu dalam isu ini, bila kita nak bentuk masyarakat, sebab ada orang seolah-olah menganggap bahawa semua orang ni kena jadi pakar agama. Tidak. Ya, Allah kata falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Dalam kalangan sesebuah masyarakat itu ada satu kelompok, satu kumpulan yang mana mereka ini liyatafaqahu fid din, mereka ini perlu mendalami agama, memahami Islam ini dengan mendalam. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaih. Jadi maksudnya ini adalah golongan yang mungkin terpaksa bermusafir, pergi ke Mesir, pergi ke Arab Saudi, pergi ke Syam, Syria dan sebagainya untuk belajar agama supaya mereka boleh faham dengan baik. Tetapi tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka apabila balik berada dalam masyarakat memberikan peringatan. La'allahum yahdharun, moga-moga masyarakat mereka itu sentiasa beringat. Ya, beringat ni berjaga-jaga dari segi melaksanakan tuntutan syariat. Jadi apabila kita diberikan amanah tersebut, maka kita kena ingat bahawa kita ada tugas yang penting untuk membawa Islam ini supaya akhirnya dapat difahami bahawa Islam itu adalah rahmat bagi semua orang. Jadi kerana itu kita sepatutnya dalam Islam berusaha untuk mencari titik pertemuan
Karena itulah kalau kita tengok dalam sejarah, dalam perspektif fiqh sebagai contohnya, walaupun kita ada mazhab hari ini, maknanya mazhab yang consistently dari segi metodnya berkembang sampai ke hari ini. Dalam fiqh mazhab 4 lah. Mazhab Syafi'inya, mazhab Abu Hanifah ataupun Hanafi, Hambali dan juga Maliki. Walaupun mazhab-mazhab itu ada juga, tapi mungkin dia berkembang dalam konteks yang lebih kecil lah. Tapi 4 mazhab. Kalau kita perhatikan, dalam kalangan 4 mazhab ini, kalau kita kaji secara detail, mereka tidak pernah menyatakan ataupun membezakan antara metod yang mereka pegang dengan metod yang dipegang oleh mazhab lain. Imam Syafi'i sebagai contohnya, dia adalah anak murid kepada Imam Malik. Tapi bila dia mengasaskan mazhab sendiri, maksudnya bila kata mazhab itu maksudnya metod. Metod mentafsirkan nas ataupun teks hukum daripada Quran dan juga daripada sunnah. Maka Imam Syafi'i tidak pernah kita dengar dia mengatakan bahawa kenapa dia buat metod sendiri ataupun mazhab sendiri. Dia tak pernah kata kerana metod Imam Malik itu tak sempurna ataupun tak lengkap. Tidak. Tetapi mereka buat itu atas dasar tanggungjawab untuk saling melengkapi supaya akhirnya boleh membawa masyarakat kepada praktis Islam. Sebab itu kalau kita tengok perbezaan mazhab ni sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk mencari penyelesaian. Sebab itu kalau kita nak explain, kita hanya macam menggunakan term yang digunakan oleh Dr. Bibi tadi, kita terlalu terlalu sempitkan dia punya tafsiran itu, maka akhirnya menyebabkan sukar untuk kita nak membawa Islam itu sebagai penyelesai masalah. Kalau kita belajar, sebab tu saya dengan kalau sebelum COVID ni saya kerap jugalah saya pergi ke Indonesia berjumpa dengan Syekh Muhammad Hassan Hito. Dia ni dianggap sebagai prominent scholar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Ya, beliau sedang mengarang sakat ini beliau dah siap 72 jilid ensiklopedia fiqh mazhab Syafi'i. Tapi bila kami tanya kenapa Syekh tak cetak lagi, dia kata aku masih banyak lagi perlu belajar. Buat ensiklopedia 72 jilid, tak menganggap diri dia sebagai pakar, dia kata aku masih belajar. Jadi dulu sebelum COVID, setiap 3 bulan, 2 bulan sekali kalau dia datang ke Jakarta, saya dan beberapa sahabat akan pergi belajar. Beliau mengatakan bahawa walaupun kita kata dia ni, kalau orang kata kalau menggunakan bahasa anak muda sekarang ni, kita panggil dia ni Syafi'i totok lah. Ialah sebab dia profesor dalam fiqh mazhab Syafi'i ni, dia 40 tahun berkhidmat di Universiti di Kuwait. Tapi dia kata kepada kami, untuk memberi fatwa kepada umum demi untuk menjaga keharmonian, kita perlu berpegang kepada mazhab tertentu. Tetapi apabila ada individu datang berjumpa dengan kita, bercerita tentang masalah dia, apabila kita nak mencari penyelesaian kepada masalah individu tersebut, maka kita perlu mencari pandangan-pandangan dalam mazhab ataupun daripada mazhab lain supaya kita boleh bantu dia untuk selesaikan masalah. Jadi maknanya apa di situ? Bermaksud kita saling respect antara satu sama lain, kita berusaha untuk mencari titik di mana kita boleh menyelesaikan masalah umat. Tapi kalau kita berkeras dengan sesuatu pandangan yang kita pegang, satu metod yang kita gunakan, maka itulah akhirnya yang menyebabkan masyarakat jadi jauh daripada kita. Macam Datuk tadi, ya, kalau dah susah sangat dia pun buat apa, aku pergi masjid pening kepala aja. Sebab dia kata apa? Datang ustaz ni menyalahkan ustaz ni, datang si fulan menyalahkan si fulan ini. Jadi akhirnya kita tidak membawa masyarakat untuk bersatu. Sedangkan dalam Islam, kalau kita tengok al-ukhuwah al-islamiyah itu adalah teras. Ya, itu benda wajib yang kita kena jaga. Itu salah satu daripada, kalau kita tengok daripada syarat macam mana Rasulullah SAW membina masyarakat Islam di Madinah, kalau kita perhatikan, apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya Rasulullah bina masjid, kemudian yang keduanya kita lihat Rasulullah at-ta'akhi, mempersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, merealisasikan apa yang Allah sebutkan dalam Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kalau kita bersaudara, kita akan cari di mana titik persamaan, di mana ruang untuk kita mengukuhkan hubungan persaudaraan. Bukan kita nak cari ruang di mana kita nak salahkan orang, di mana kita nak menjauhkan orang daripada kita. Itu saja komen saya. Alhamdulillah. Nantilah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan ya.
rugilah kalau kita tak mengikuti program seperti ini, tuan-tuan. Minta maaf saya cakap, rugi tuan-tuan. Perbahasan, bukan perbahasan, perbincangan seperti ini, tuan-tuan dan puan, yang agaknya kadang-kadang ada benda-benda, fenomena-fenomena, terutamanya berkaitan agama ni, kita take for granted, tuan-tuan dan puan. Tapi bila kita mendengarkan penjelasan-penjelasan yang seperti ini, tuan-tuan dan puan, yang datang daripada orang-orang yang memang tangannya, kakinya, badannya, kepalanya, fikirnya memang dalam bidang ini, tuan-tuan dan puan. Apa lagi yang kita nak, pendapat-pendapat yang dikemukakannya sangat-sangat pada saya lah, sangat cocok dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Saya harap dalam minggu depan dan sebagainya, bagi tahulah tuan-tuan, anak-anak muda kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, inilah sikit. Yang bersyarah boleh bersyarah, yang berkuliah boleh berkuliah, yang moderator boleh jadi moderator. Tapi tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan like and share. Minta tuan-tuan kita bersama-sama untuk meraihkan program seperti ini pada malam ini dan malam-malam yang lain, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Supaya dapat tuan-tuan, majlis ini dapat disebarluaskan. Pada masa yang sama, tuan-tuan, majlis ini akan membentuk satu fikrah pemikiran manusia supaya Islam itu lebih murni dalam kita melaksanakannya, insya-Allah. Saya nak pergi kepada yang akhirnya kepada Dr. Bibi. Doktor, kalau kita tak tahu sebagai pendidik, doktor sebagai pendidik ialah kita memang ada dalam agama ada metod-metodnya kan. Tapi metod-metod yang kita cuba kadang-kadang metod barat misalnya sekolahnya hebat, universitinya hebat, cerita agama dekat universitinya hebat, biliknya hebat, semuanya hebat dengan multimedianya hebat dan sebagainya. Tetapi kesannya nampaknya tidak sehebat macam mana yang orang memberikan agama secara tradisi. Misalnya sistem pondok kita tengok. Macam mana sistem pondok? Saya pernah tengok pergi Temboro, Ustaz, tempat Temboro di Indonesia. Masya Allah, dia punya student dia dekat 14-15 ribu student dia. Hari-hari pagi-pagi, pukul 3 dah tahajud, pukul 3. Semuanya turun, sebesar-besar tempat sembahyang saya tengok. Masya Allah, dengan zikirnya. Daripada pagi tu pukul 3 tu tahajud, zikir. Masya Allah, saya tengoknya budak-budak dan dilatih budak-budaknya. Yang pertanian pergi pertanian, yang perkilangan pergi perkilangan, yang naik kuda dengan naik kuda, yang memanah dengan memanah, yang berenang dengan berenang. Temboro namanya tuan-tuan, Temboro. Masya Allah, saya tengok itu pendidikan dan berbeza dengan pendidikan yang kita buat yang sikit-sikit ala barat ni. Saya nampak dekat situ barakahnya lebih lah, barakahnya lebih. Ambil satu contoh lah agak-agaknya. Macam mana kita nak diri Al-Quran. Macam mana Al-Quran diajar secara tradisi. Bertalaqi ni. Bertalaqi, menghadap guru. Bila makhraj tu kita tengok macam mana lidahnya. Sentuh bibir dia di mana. Di mana sentuh gigi yang di mana. Begitu sekali diajarkan. Saya tengok keberkatannya. Dan keberkatan orang alim yang mengajar kita. Pelajar-pelajar yang mengajar dalam situasi itu. Saya tengok keberkatannya begitu hebat. Dan keberkatan ini menimbulkan, melahirkan insan-insan yang tuan-tuan dan puan mengikut betul-betul kehidupannya. Apa yang sunnah sebut, itu yang diikut. Sebab tuan-tuan dan puan, satu hari Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya bagi tahu, entah kau tahu tak, ada golongan manusia yang ditunggu-tunggu nanti. Di akhirat nanti ditunggu-tunggu. Allah tunggu dia dan aku pun tunggu mereka. Siapa dia? Sahabat kata memanglah Nabi-Nabi. Bukan Nabi. Memanglah malaikat-malaikat. Bukan malaikat-malaikat. Kami ke ya Rasulullah. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang ditunggu-tunggu itulah saudara-saudaraku. Saudara-saudara kamu, saudara-saudaraku. Siapa saudara kita lah? Maknanya orang yang tidak melihat Nabi, orang yang tidak sezaman dengan Nabi, orang yang 1400 tahun sampai Nabi macam kita ni, tetapi mampu melaksanakan sunnah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya nampak dari cara pendidikan yang macam itu, pendidikan yang tradisi ini. Tapi minta maaflah doktor, apa pandangan doktor untuk mendapatkan keberkatan dari sistem pengajaran, pembelajaran, pendidikan ini? Adakah kita di Malaysia sekarang dah ada movement untuk pondok moden dan sebagainya, menginstitusikan pondok, mengarus perdanakan pondok dan sebagainya. Yang saya rasa, saya dari segi peribadinya, bila saya tengok sistem di Indonesia dan sebagainya, hebat, sangat hebat dan berlaku. Saya tambah sikit aja. Macam mana di Indonesia, Ustaz? Saya kata tengok, orang di Indonesia tak pernah bercampur dengan orang Arab,
Tak pernah belajar sekolah Arab sekolah Arab betul. Hanya pondok saja. Hanya pesantren-pesantren. Tapi boleh cakap Arab. Masya Allah, hebatnya tuan-tuan cakap Arab. Yang Inggeris pula. Saya ada kawan-kawan belajar, orang Indonesia belajar dengan saya di Amerika Syarikat. Ya. Saya tengok bahasa Inggeris dia. Masya Allah, dengan slang dia sekali. Dia tak pernah jumpa orang putih. Tak pernah berkawan dengan orang putih. Tak pernah belajar sekolah orang putih dan sebagainya. Tetapi sistem pondok yang dia hadir tu boleh menyebabkan dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Seolah-olah dia sudah berkawan, hidup dengan dalam dunia Inggeris. Macam mana agaknya sistem yang saya agaknya sikitlah sebagai pendidik agaknya Dr. Bibi macam mana tentang cara pendidikan tradisi klasik ini dengan pendidikan moden itu dari segi keberkatan yang kita tengok pada mata kasar ajalah. Macam mana Dr. Bibi? Sebenarnya saya tak berani nak buat sembarang penilaian kerana saya orang yang paling tak layak untuk buat sembarang penilaian. Tapi saya terdedah dengan program-program sekolah pondok di Indonesia, pesantren-pesantren, kerana saya sendiri melatih dosen-dosen, guru-guru di sana. Saya sendiri pergi ke Aceh sehinggalah ke Tual di dekat-dekat dengan Papua buat kerja-kerja. Saya nampak apa yang Datuk cakap tu betul, memang benar. Alhamdulillah, walaupun mereka serba kekurangan, makanannya sangat sederhana, bangun pagi pukul 3 pagi dengan dia punya disiplin ni, tapi alhamdulillah kita tak ada sistem yang sempurna. Sistem sekular ada kekurangan kepincangan dia. Sistem pondok pesantren alhamdulillah saya rasa sekarang di Malaysia ada satu movement untuk memberi pendidikan yang sepadu. Saya tahun 80-an Datuk sendiri telah mengemukakan program pendidikan yang sepadu, integrasi, yang seimbang, yang memenuhi tuntutan dunia, tuntutan akhirat. Jadi anak-anak kita taklah janggal duduk kat mana pun, mana ceruk dunia, dengan siapa pun mereka duduk, mereka boleh berbincang. Itu yang saya rasa menjadi kita mesti menghasilkan individu-individu dalam usaha kita nak meningkat modal insan ni, pembangunan insan. Mesti ada capacity building, program nak develop capacity. Jadi anak-anak kita mesti mampu dari segi capacity duniawi pun dia okey, dia sejahtera, dari segi capacity akhirat pun dia sejahtera. Tidak ada pertembungan ataupun konflik di antara kedua-dua peranan di sini ataupun memenuhi tuntutan kedua-dua. Jadi saya tahu setakat mana, saya tahu saya sendiri telah mengikuti program Khalifah School di mana anak-anak tadika diberikan pendidikan yang seimbang. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan. Di Singapura pun alhamdulillah kita ada program di madrasah Al-Junaid, madrasah Al-Ma'arif, madrasah Irsyad. Jadi mereka menghasilkan individu-individu yang fasih dalam kedua-dua aspek. Jadi tak adalah berlaku sebarang kekurangan dari segi pendidikan. Tapi konsep keberkatan tu Masya Allah. Ini yang tadi Ustaz Dr. Rahimi bilang tentang kurniaan Allah. Pokoknya kita tak boleh buat penilaian lah. Pasal apa, kayu ukur dia berbeza. Jadi susah untuk saya nak buat sebarang penilaian. Wallahualam. Okey. Para penonton yang mati sekalian, tadi Dr. Rahimi memulakan agaknya dalam seminit 2 ni, saya hendak kalau boleh Dr. Rahimi ialah menghadap pada para penonton yang kita muliakan sekalian ni, kalau tidak supaya kita tidak masuk dalam kumpulan yang meremeh-remehkan, memandang enteng atau memandang mudah kepada amal-amal ibadat, yang amal ibadat dalam konteks yang seluas-luasnya yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Sila Doktor dalam beberapa minit yang terakhir ini insya-Allah. Sila Doktor. Terima kasih Datuk. Ya, saya pun sama macam yang Dr. Bibi sebutkan dan Datuk sebutkan tadi. Bukanlah orang yang terbaik untuk bercakap tentang. Maknanya kalau kita nak mengatakan, maknanya kalau kita lihat dalam konteks bahawa bila kita hanya boleh bercakap tentang benda yang baik bila kita sudah cukup baik. Ya, tidak sebab agama tidak mengatakan bahawa kita dah sempurna barulah kita boleh mengajak orang kepada kebaikan. Tidak. Maknanya
berusaha menjadi baik ini adalah satu proses yang bersifat orang kata apa, continuous, ya, maknanya continuous improvement ini adalah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berusaha, sebab itu Nabi menekankan konsep ini jelas bila Nabi kata setiap orang kehidupan hari ini mesti lebih baik daripada semalam dan kehidupan besok mesti esok lebih baik daripada hari ini. Jadi di sinilah ya sama-sama perlu untuk kita perbaiki diri kita, dan dalam konteks yang dah tersebutkan tadi itu, dalam isu meremehkan ibadah ini, dia yang pertama berusahalah untuk kita faham. Bila kita faham apa itu Islam, maka barulah kita tahu di mana nilai Islam itu di dalam diri kita. Dan begitulah juga kita berusaha untuk kenal diri kita. Kita tahu di mana Islam itu. Saya masih ingat kata-kata arwah Datuk Dr. Harun Din. Dia kata kita kena ambil pengajaran yang P. Ramlee sebutkan di dalam satu filem apa saya tak ingat dah, yang kata hang tuah, di mana kekuatan hang tuah itu terletak pada huruf ta itu. Karena dia kata kalau ta ditukar kepada ba, maka dia menjadi hang buah. Hang buah dah tak kuat. Ya. Jadi begitulah juga kita ni, kita kena tahu bahawa kita ni jadi mulia pada pandangan Allah adalah kerana akidah dan Islam kita. Ya, kalau kita hebat macam mana sekalipun, tetapi kalaulah dia punya punca kehebatan Allah pandang kepada kita tidak ada, maka tidak ada nilai pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu ilmu yang berterusan macam Datuk sebutkan tadilah, kita sama-sama cari ruang di mana kita boleh mendapat perbincangan-perbincangan yang boleh membina kesedaran sesama di antara kita. Saya sebenarnya banyak mendapat manfaat bila bersama dengan Datuk, bersama dengan Dr. Bibi dan juga sahabat-sahabat lain yang Datuk jemput sebagai panel. Dalam perbincangan itu kita mendapat perspektif yang pelbagai. Karena kalau kita menganggap bahawa kita hanya nak faham ataupun nak melihat mengikut perspektif kita, maka dia akan membina, kita panggil narrow minded ni, bahawa kita hanya melihat dalam konteks itu saja. Tapi bila kita ada perspektif yang pelbagai, maka disitulah membantu kita untuk menjadi orang yang kita katakan lebih baik itu tadi. Ya. Jadi usaha itu mesti ada, dan yang terakhir kita maknanya usaha, ilmu, yang ketiganya adalah doa. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini satu doa yang Nabi sendiri ajar kepada kita. Ya, dengan minta kepada Allah petunjuk yang berterusan. Sebab itulah ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya lafaz dengan mulut, tetapi lafaz dengan mulut dan hati. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, datanglah dalam minda dalam hati kita, ya Allah, dengan sepenuh hati, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang membawa aku kepada kebenaran, yang membawa aku kepada redha. Maka insya-Allah kalau kita bergantung harap kepada Allah, Allah tidak sekali-kali akan apa istilah kita panggil mengecewakan kita. Ya. Jadi itulah saja Datuk sebagai satu penutup untuk peringatan kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Alhamdulillah. Tuan-tuan ya, yang berkaitan dengan perbincangan kita tadi, ada satu lagi doa tuan-tuan yang biasa kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan, supaya apa yang kita kerjakan ini betul-betul tuan-tuan memberi kesan kepada kita. Apa yang kerjakan kita ini kita akan kerjakan in perpetuity, tuan-tuan dan puan. Apa yang kita kerjakan ini insya-Allah akan diterima sebagai amal-amal kebajikan kita untuk kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami sesudah Engkau beri hidayah petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau ialah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan pada malam ini, perbincangan pada malam ini, saya harap sangat tuan-tuan pada minggu depan dan pada program-program yang lain. Besok pagi, tuan-tuan, besok pagi, hari Ahad pagi, tuan-tuan, ini program khusus untuk anak muda. Dengan Ustazah Syaurahnya, penghafaz Qurannya, dengan Imam Muda Hasan Adli, juga penghafaz Quran, tuan-tuan dan puan, untuk kita bersama-sama membincang. Bukan saja penghafaz Quran, menghafaz Quran, tuan-tuan,
tapi mempunyai fikrah yang sangat luas, berfikir dan macam orang dewasa walaupun masih muda sangat lagi. Tuan-tuan, besok pagi jam 7 insya-Allah. Dan malam besok tuan-tuan dan puan itu khas untuk wanita daripada Fiqh Hawa yang dibawakan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar, tuan-tuan. Antara program di bawah Facebook Datuk Dr. Muhammad Ali yang agaknya popular, tuan-tuan dan puan, dengan Ustazah Nazirah besok malam jam pukul 9. Dia pukul 9 malam, bukan 9.15. Dia pukul 9 malam insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekian kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Bibi yang jauh-jauh daripada Singapura, tuan-tuan dan puan, dengan disiplinnya. Saya tengok sangat disiplin. Dr. Bibi ni sangat-sangat berdisiplin. Saya rasa insya-Allah sebagai pendidik yang berdisiplin macam ini, tuan-tuan akan menatijahkan juga anak didik yang berdisiplin, terutamanya disiplin yang berkaitan dengan amal ibadat yang kita bincangkan pada malam ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan kepada yang bahagia Dr. Rahimi Muhammad Saad, tuan-tuan dan puan, yang saya rasalah tuan-tuan, saya tengok dua-duanya tuan-tuan. Inilah pendakwah tuan-tuan. Dia orang tidak judgemental tuan-tuan. Tuan-tuan tengok caranya tak ada judgemental. Tak ada pas ini betul, ini salah, itu betul, salah. Selalu dia ambil the median line tuan-tuan dan puan, yang rasanya sejuk kita. Sejuk kita mendengarnya, sejuk kita menontonnya sama ada Dr. Bibi atau Dr. Rahimi. Mudah-mudahan tuan-tuan, inilah wisdom. Pada saya inilah hikmah, inilah wisdom tuan-tuan dan puan. Jadi yang dikurniakan oleh Allah kepada kita insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah.